Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning again. Hari ini kita akan masuk sub chapter yang seterusnya, iaitu sub chapter 3.4, iaitu electromotive force (EMF), internal resistance and potential difference. Kita akan masuk subtopik 3.4. So as usual, the learning outcome is you have to define the EMF, internal resistance of a battery. You can boleh define. And next is state the factors that influence the internal resistance and describe the relationship between EMF and potential difference. EMF dan potential difference, apa dia punya beza. And use terminal voltage. So kita akan dalam subtopik ini awak boleh gunakan this formula. So V is equals to EMF minus IR. Alright. So apakah EMF? So kalau awak tengok, ini circuit yang biasa. So kalau saya lukis, yang biasa awak nampak adalah macam ni. Ini resistor. Saya tak buat yang jenis crooked ni. Dia boleh ada dua simbol, sama ada bentuk petak macam ni. So kita akan lukis kita punya sel macam ni. So ini yang simbol biasa. So ini kita punya bateri lah sebenarnya. So dalam bateri ni sebenarnya apa yang ada? So dalam bateri ni sebenarnya ada internal resistance. So dia punya simbol adalah R kecil. So ini adalah dia punya EMF. EMF ni kalau awak tengok bateri, bateri yang kalau yang kecil tu, yang contoh AA size tu 1.25 volt. So yang label tu adalah actually dia punya EMF. So ini dinamakan yang kat sini pula dinamakan sebagai external resistance. Yang berada dalam circuit ni dinamakan sebagai external resistance. Dalam ni ada internal resistance. Alright. So the current flows from terminal A to B. So kita tengok kita punya terminal dekat sini. So kita balik. So kita ada terminal A dengan B. So ni terminal A kita dan ini terminal B kita. So current akan mengalir. So dia akan mengalir macam ni. So daripada positive plate awak So terminal positive plate. So kepada negatif lah, negatif terminal. Right, so dia akan flow, current akan mengalir. Okay, so for the current to flow continuously from terminal A to B, a source of EMF, maksudnya ada bateri lah. Kita adalah bateri kita lah. Bateri kita is required, such as battery to maintain two potential difference between point A and point B. So kita nak current flow, mestilah ada kita punya source. Source kita contohnya adalah bateri untuk current mengalir. So EMF is defined as, so definition kena tahu So EMF is defined as energy provided by the source. Source kita siapa tadi? Case ini source kita adalah bateri. Ini bateri. Bateri ataupun cell to each unit charge that flows through the external and internal resistance. So kita tengok circuit ni balik. External resistance yang mana? External resistance yang R besar ni. Ni dalam circuit dia dekat wire-wire kita tu. Internal resistance adalah yang di dalam bateri. So maksudnya EMF ini dia adalah current, energi yang dia akan mengalir melalui external dengan internal resistance. Okay. So apa beza dengan voltage? Voltage, potential difference yang kita biasa, berapa voltage awak guna macam ni resistor ni, kita letak kat sini, kita letak voltmeter voltmeter kita pun ukur. So apa beza EMF tadi dengan voltage? Voltage yang ni ada voltmeter, kita boleh ukur. EMF ni apa yang ada label bateri tu. Label bateri itu EMF.
Yang voltmeter ni apa? Voltmeter adalah ukur voltage. Apakah dia? Voltage ni. Voltage ini adalah work done in bringing the unit ataupun test charge from the negative to positive terminal of the battery through external resistance only. Nampak? External resistance only. Maksudnya voltage yang dekat sini dia hanya mengukur yang dekat lita sahaja. Tetapi EMF dia mengukur keseluruhan yang dia boleh lalu keseluruhan external resistance dan juga internal resistance. Voltage, potential difference dia hanya mengukur external resistance only. Dia tidak termasuk dalam ni ada internal resistance, tetapi voltage kalau kita letak kat sini voltmeter dia hanya mengukur yang dekat luar sahaja, tidak termasuk internal resistance. Faham? Okay. Okay, so unit kedua-duanya adalah volts lah. Okay, so when the current flows naturally from the battery, so current kita puncanya daripada battery kita, source kita, there is an internal drop of potential difference. Kenapa? Sebab current flows tadi, bila EMF ni dia lalu pada external dengan internal. So tapi bila kita ukur, current tu akan, voltage dia akan berkurang, potential difference ni akan berkurang. Contoh, apa maksud dia? Contoh, dekat sini kita letak satu bateri, satu sel. So dia punya label 1.5 volt. Label pada bateri kita ni. Tapi bila kita letak voltmeter dekat sini, kita letak voltmeter kat sini, dia mengukur di dalam lita. Dan didapati bacaan di voltmeter menjadi 1.2 volt. Maksudnya ada drop. Drop dia sebanyak 0.3 volt. Kenapa ada drop? Sebabnya ada apa? Sebab inilah dia adanya internal resistance di sini. Internal resistance. So current tu, so potential difference tu akan drop. Thus the terminal potential difference V is given by, so V sama dengan, ni tadi saya kata 1.5. Ini ada, okay, awak tahu V sama dengan IR kan? Itu kalau R ni adalah resistance dekat dalam lita. So, ni dalam ni pun sebenarnya ada resistance. So V-nya adalah IR kecil. So ini adalah IR kecil. So maksudnya nak dapatkan nilai V ini adalah EMF tolak dengan IR. IR kecil. So maksudnya tadi daripada ni menjadi, contohnya tadi saya bagi contoh ni 1.2 volt sama dengan 1.5 tolak dengan 0.2. 0.2 ni sebenarnya IR. Macam tu. Ataupun kita boleh bukakan formula ni. Sebabkan kita tahu V sama dengan IR, so kita boleh keluarkan ni EMF sebagai target formula. So V sama dengan IR darab dengan IR besar campur dengan IR kecil. Boleh? Boleh? Apa beza antara EMF dengan potential difference? Boleh? Boleh tak ni? Boleh. So maksudnya apa tadi? EMF adalah dia punya current, dia punya current flow dia melalui apa? External resistance dengan internal resistance. Kalau V, potential difference dia hanya melalui external resistance. So kena ingatnya ni. Okay, equation ini kalaulah equation yang ini valid, maksudnya kata apa equation ni valid? Kalau
if the battery atau cell supply the current to the circuit. So maksudnya EMF ni dia menjadi supply kepada current, source of current kita. Tetapi kalaulah bateri tu tak ada internal resistance ataupun current tak flow. Macam mana current tak flow? Macam ni awak punya circuit. Macam ni awak ada resistance tadi, awak letak switch. Lepas tu ada bateri. Ni current tak flow. Current tak flow meaning that V awak akan sama dengan EMF. Alright? Ataupun kalau kita punya dalam ni, bateri kita ni dalam ni tak ada internal resistance. Itu dia punya case. Alright. So internal resistance of a battery defined as the resistance of the chemicals inside this battery between the poles and given by R kecil, tadi saya katakan R kecil tadi, internal resistance is V sama dengan R sama dengan V yang lalu dekat resistance tadi, resistance kecil. Okay, V sama dengan I R kecil. So kalau kita nak resistance ni, resistance kecil ni adalah V over I. V yang lalu dekat resistance dia tak sama dengan V yang lalu dekat external resistance. Okay, so the value of internal resistance depends on the type of chemical and the symbol of internal resistance R kecil lah. Alright, so contoh soalan. A battery has EMF 9 volts. So kita tulis siap-siap. Ni EMF dia. And internal resistance. So ni internal resistance R kecil. Determine the potential difference across its terminal when it's supplying a current of I dia adalah 0.5. So dia nak V. So dia nak V. So V, ini formula awak. V sama dengan EMF sama V plus I R. So just masukkan dalam formula. So kita nak cari unknown kita adalah V. V ni dapat 6 volts. Potential difference ni lalu dekat mana? Potential difference ni lalu dekat external resistor. External resistor. So soalan seterusnya, the maximum current in which the battery could supply. Maximum current. So maximum current mestilah dia melalui external resistance dengan internal resistance. Kalau nak dapatkan maximum current, so dekat luar sel awak mestilah tak ada resistor macam ni lah. Ini adalah awak punya circuit. So kat sini current, kalau kita pasang bateri kat sini ada wire, so kita akan dapat bacaan currentnya adalah maksimum. Sebab apa? Sebab resistance dekat luar ni tak ada. Ni tak ada. External resistance tak ada. So masukkan internal resistance, so dapat Imax ni adalah 1.5 ampere. Okay, next. A car battery has an EMF 12 volts. So EMF dia 12 volts and internal resistance of 1 ampere. So internal resistance 1 ampere. The external resistor of resistance, so ni adalah R besar. So maksudnya dekat sini ni. Ni nilainya adalah 5. Internalnya nilainya adalah 1. Okay, is connected in series. So sekarang potential difference kita, voltmeter kita ni mengukur macam ni, dia letak dekat sini. Okay, determine the reading of the ammeter and voltmeter if both meters are ideal. Apa maksud ideal? Ideal. Okay, so kita ada dia punya EMF, kita punya ada internal resistance, ada external resistance. Okay, so kita masukkan, so kita dapat current flow adalah 2 ampere. 2 ampere maksudnya reading of ammeter 2 ampere. Sebab soalan tanya nak reading of ammeter dengan voltmeter. So next adalah kalau potential difference, okay, maksudnya bila ideal dia tak ada, so sekarang potential
The voltmeter measures the potential difference across the terminals of the battery equal to the potential difference across the total external resistance. Maksudnya bila ideal, tak ada internal resistance ni. Tak ada. So, maksudnya kita letak voltmeter kat sini, kita akan dapat reading hanyalah external resistance saja. Alright, so dia punya reading of voltmeter adalah 10 volts. Asalnya berapa? Asalnya adalah asalnya adalah 12 volt. Alright. Okay, so next adalah resistors in series and in parallel. So ini saya sebenarnya dah sentuh juga sedikit sebelum ini macam mana nak cari resistors, especially macam dalam eksperimen ada kelas yang dah settle. So ataupun bila saya kira capacitance hari tu, saya tunjukkan yang dia adalah terbalik dengan resistor macam mana nak cari dia punya resistor. So resistors in series and parallel. So sama juga dalam kapasitor pun awak kena derive hari tu. So sama juga. Yang ini pun awak kena derive effective resistance. Dekat mana? Dekat series dengan parallel. As you know lah, kalau ada series, so ini cell series. Ada satu resistor, dua resistor, tiga resistor. Ni contoh series. Ni untuk series. So kalau contoh parallel, so dia susun macam ni. Ini adalah parallel. Ini contoh parallel circuit. Ni itu kita dah buat eksperimen, ada yang kelas yang dah buat eksperimen. So ini adalah contoh parallel circuit. So macam mana awak kena derive, awak terbitkan formula macam mana nak dapatkan dia punya total resistance untuk series dengan parallel. Alright, so kita tengok resistors in series. So the simple of resistor, so boleh sama ada yang ni crooked ni ada line segi ni. Tapi saya biasa guna yang inilah ataupun letak macam ni random. Okay, consider the three resistors connected in series to the battery. So awak dah tahu kalau series dia punya voltage, potential difference dia macam mana. So ni ada V1, so maksudnya kat sini ada 1 voltmeter, kat sini ada second voltmeter dan kat sini ada ketiga voltmeter, V yang ketiga. So macam mana nak cari V dia? V dia untuk series circuit adalah V is equals to V1 plus V2 plus dengan V3. Tetapi current flow macam mana? Current flow untuk series circuit dia adalah sama. Current yang lalu dekat R1 ni sama dengan yang lalu dekat R2, sama yang lalu dekat R3. Namanya adalah I. So I-nya adalah sama. So I1 is equals to I2 is equals to I3. So ini adalah V-nya. V-nya adalah hasil tambah. So since we know that the definition of resistance, ni macam mana awak nak derive Since we know that the definition of resistance V is equals to IR. So kalau kita nak tahu V1, mestilah I R1 sebab I-nya sama So kita gunakan I saja. So V2 adalah I R2, V3 adalah I R3. So V is equals to I R effective. So I R effective is equals to I R1, I R2 plus I R3. So daripada sini. So kita cancel I sebab I sama-sama. So R effective adalah R1 plus R2 plus R3. Saya tahu awak dah tahu formula ni, tak ada masalah untuk awak. Formula ni awak tak ada masalah. Cuma ni macam mana awak nak derive kan. Macam mana nak dapatkan formula tu. Sebab dia masuk dalam LO awak, you must know how to derive. Dia punya step apa? Dia punya step adalah this one. I dengan V. So awak tahu untuk series macam mana.
So untuk current dalam series semuanya sama, untuk voltage atau potential difference untuk series dia adalah hasil. So kita gantikan macam ni. So kita akan dapat yang ni dan kita cancel out the I, so dapat R effective. So itu step dia. So next adalah resistor in parallel. Resistor in parallel, ini adalah contoh resistor in parallel. Ini pun macam mana awak tahu itu adalah resistor in parallel? Kalau awak tengok wire tu terpecah, current tu terpecah. Tengok kat sini, current ni sini lalu sini. So dia terpaksa pecah satu wire. Macam kalau awak alirkan air mengalir dekat longkang. So ni ada longkang pertama, ada longkang kedua, ada longkang ketiga. So bila awak alirkan air, so of course air ni akan masuk sini sikit, terus masuk sini sikit, terus masuk sini sikit. So dia bukan macam series tadi, kalau awak alirkan air, dia hanya satu laluan saja. Air tu boleh mengalir satu je, satu jalan. Walaupun ada halangan kat sini, so air tu mengalir macam tu, satu laluan. Tapi kalau parallel ni macam mana awak nak tahu dia adalah parallel? Sebab air kalau kita ni ada banyak-banyak jalan ni, air ni terpaksa lalu macam ni. Dia terpaksa terpecah, ada sebahagiannya lalu terpecah. Sama juga macam ni, current kat sini current ni lalu macam ni dan dia terpaksa pecah kepada 3. Ni laluan pertama, laluan kedua dan laluan ketiga. So bila air ini terpecah ataupun current ini terpecah kepada beberapa laluan, so ini dinamakan sebagai parallel circuit. Ini namanya parallel circuit. So macam mana awak kena tahu potential difference voltage untuk parallel circuit adalah sama. V1, V is equals to V1 equals to V2 equals to V3. Tapi current dia adalah I1 plus I2 plus I3. Kenapa I1 plus 2, 3? Sebab kat sini, bila current ni masuk sini, dia pecah sini satu, pecah sini satu, pecah sini satu. Dia sampai kat sini, nama dia adalah I3. Oh, yang ini pula nama dia adalah I2. Okey, dia pun tercampur ke sini. Sampai kat sini, ini adalah I1. So, sekarang ni air ni, current ni dah berkumpul balik semua. I1 plus I2 plus I3 dah dapat I balik. So maksudnya I is equals to apa? I1 plus I2 plus I3. So punya charge is conserved. So total current I1, I is equals to I1 plus I2 plus I3. So definition of resistance. So R, sebab dia punya V nya sama. So kita V sama dengan IR. So V nya sama. Okay, so kita I, okay, so V over R1, V over R effective is equals to V over R1, V over R2, V over R3. So cancel out to V. So 1 over R effective is equals to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. This one, formula ni memang awak dah tak ada masalah. Tak ada masalah, awak tahu dah. Cuma awak kena tahu macam mana dia boleh jadi, awak kena derivekan formula ini. Macam mana boleh dapat formula ini. Okay, so ada soalan setakat ni? Ada soalan tak? Okay, yang ini ni kita nak kira effective resistance lah. So awak kena kenal pasti sama ada dia adalah circuit series atau parallel. So current kat sini, awak tengok current akan mengalir kat sini. Ni baru satu jalan saja. Sampai sini apa yang berlaku? Nampak junction. So current akan terpecah dua. Ni kita namakan sebagai I1. Contohlah ini adalah ini sebagai I2. So dia akan lalu kat sini. I1 yang akan lalu dekat. So I1 ini adalah satu laluan saja. Namanya kat sini I1. So kat sini pula namanya adalah I2. I2. Sini adalah I2. So patah balik kat sini dia akan jadi I semua. So I1 ini maksudnya kita nampak junction ni adalah sama saja dengan, so maksudnya dekat 12 dengan 4 ni dia adalah series. So dengan
So bila series boleh hasil tambah saja. So R-nya adalah RX. Contoh adalah 16 ohm. So tapi dengan dua ni dia adalah secara parallel. So effective resistance. So carilah so effective resistance. So settlekan yang ini dulu sebagai series. So kita combinekan dia dapat 16 tadi. So yang ini dan bawah ni adalah secara parallel 1 over lah. Dapat 1.78 ohm. Settle. Ni saya rasa tak ada masalah ni, ramai yang dah okey untuk cari effective resistance. So sekarang soalan dia adalah current pass through the 12 ohm resistor. Tengok current dekat 12 ohm resistor yang mana? So yang antara dua ni 12 ohm resistor, maksudnya kita nak I2 kat sini. Berapa tadi? I1. Berapa tadi? Dia tak sama dengan I2. Tetapi kita tahu yang ini adalah parallel. Parallel Maksudnya yang 16, so kita punya dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi yang ini. Circuit kita yang ini 16 ni tadi. Yang ni 16 So ni 16 ohm. So maksudnya kat sini dia punya V-nya adalah V, sebab dia apa? Dia parallel kan? V sama dengan VR3 sama dengan VR12. So kalau kita dah dapat, kita nak cari apa? Current dekat sini. So kita kena tahulah berapa R dia, V dia yang lalu dekat situ. Okay. Alright, so V12 sama dengan V3 sama dengan 8 ohm sebab soalan dia dah 8 volt, soalan dia dah bagi 8 volt. So saya dah tahu. So ini adalah 8 volt. So saya nak tahu berapa V dekat sini. Maksudnya kita nak tahu berapa current yang lalu dekat sini. So current kat sini mestilah so kita V sama dengan IR. V yang kat sini adalah R1 tu adalah 16. Ni R-nya adalah 16. So V-nya berapa? 8. So boleh tak cari I? Boleh cari I kat sini sebab I yang R1 tu adalah daripada hasil series yang kat sini. Maksudnya I-nya adalah sama. Boleh tak tu? Faham tak? So V12 I2 is equals to V12 which is 8. 8 tadi kenapa? Sebab dia adalah parallel. So bahagi dengan resistornya adalah totalnya adalah 16. So I2 adalah 0.5. So maksudnya 0.5 ni current yang lalu dekat mana? Dekat R12. Tapi R12 dia adalah series daripada yang belakang ni. So tapi kita tahu walaupun dia series, current mengalir adalah sama. So that's why kita dapat currentnya sama. 0.5 ampere. Alright. Next adalah soalannya cari potential difference across 4 ohm resistor. 4 ohm resistor kat sini kita nak berapa dia punya voltage kat sini, potential difference. Tapi kita dah ada current lalu kat sini. I kita tadi 0.5. So boleh tak kita cari V dia untuk 4 ohm ni? Boleh tak? Kalau current dia kita dah ada, V sama dengan IR. So R dia dah bagi kat sini 4 ohm. I ni kita dah cari sebelum ni. So boleh tak cari V? Boleh. Next kita tengok V sama dengan IR. So V1 lalu dekat resistor yang pertama. So 0.5 current dia yang kita dah cari tadi. So dah dengan 4 resistor. So dapat 2 volt. So kalau kat sini kita tahu tadi resistornya totalnya 8. So kalau kat sini dah pakai 2 volt. Sini 2 volt. So kat sini berapa? Kat sini akan jadi 6 volt. Sebab apa? Totalnya mesti 8 volt. Faham?
Okay, so power saya tak masuk lagi. Ini chapter nanti. Saya rasa tak ada kot. Mula power belum lagi. Alright, so next question kita tengok. Ni circuitnya daripada A, B. So ni ada banyak resistor. So soalannya adalah calculate effective resistance. So kena tengok betul-betul So dia punya wire ni, kalau current kat sini. So kita yang ini antara 5 dengan 5 ini dia adalah satu aliran dia. Satu wire. Satu wire bermaksud kat sini dia adalah series. Selesaikan ini dulu. So bila selesaikan dua ini, so 5 dengan 5 series, so ni dapat 10 ohm. Alright. So nampak kat sini, nampak dia punya tips mesti paling jauh daripada sel So kita tengok kat sini, so wire dia kat sini current dah mula berpecah. Sini dengan sini. Current akan berpecah, sini laluan satu, ni laluan kedua. So maksudnya ini R3 dengan R1 tu adalah parallel. So selesaikan dulu. Bila kita selesaikan parallel yang ini, bila kita selesaikan parallel yang ini, so nanti ni hilang tau. Okay, kita combinekan dengan yang R3 dengan R1 tu. So ini hilang, wire ni jadi hilang. So sekarang, tengok laluan current ni, dia macam ni ke sini. Ni angkat dah tak ada lah. Walaupun bentuk dia segitiga, awak jangan ingat dia adalah parallel So ni R4 dengan kat sini dah combine dengan 1, 2 tadi, dia adalah satu wire. So satu wire dia adalah series semula. Nampak? Ni dah jadi petak kalau saya tadi. Dia macam ni kan. Saya cancelkan yang hilang kat sini. So dia akan jadi kat sini. So sama juga dia adalah satu laluan. Dia bukannya terpecah. So ini adalah series. Okay, so series. So hasil tambah saja. So tambahkan saja kalau series ni. Ini parallel tadi. Kemudian dia series. So tambahkan saja. Ni series ni tambahkan saja. So dapat. So now kalau tengok current berpecah lagi. Current flow ni terpecah lagi. So kita tahu bila current terpecah. So dia adalah parallel. Parallel 1 over lah. So dapat dia punya R efektif adalah 7.14. So awak kena dapat kena pasti dia series ke parallel. Okay, soalan saya. Tengok soalan nombor 1 ni. Mula-mula selesaikan yang mana? Ni apa? Mana satu dulu? Yang sebelah kanan dan atas. Yang ni yang atas dengan ini dia sebagai apa? Series. Dia adalah series. So kita akan nak ni cancel. So dia dah tinggal satu je. Dia dah tinggal jadi 4. Alright. So kemudian maksudnya circuit dia akan tinggal macam ni lah. So circuit dia akan jadi ini satu, ini satu, dan dia circuit dia keluar daripada sini. Ini satu. So dia akan jadi apa ni? Parallel. Ni dah mula parallel boleh sekali jalan parallel. Okay, good. Okay, what about this one? 6 ohm dengan 6 dengan 4 dia adalah sebagai series. Kita pun combine dah dapat jadi 10. 10 ohm. Alright, kemudian selesaikan apa? antara 10 ohm dengan 10 ohm. 10 dengan 10. So itu adalah parallel kan? Ini dah hilang. Dia dah hilang ini. So dia ada tinggal satu saja di sini. So 1 over 10, 1 over 10. So kita ke 1 over 10 terus.
Adalah tu. Okay, so dia adalah parallel ni. So ini dah tak ada 4 dengan 6. So kita campurkan dia jadi 10. 10 kat sini. So ni tak ada So yang ini current flow kat sini. So current flow sini, so dia akan jadi macam ni sel dia. Satu. So ni satu. So, mana sel dia jadi? Parallel kan? 3 kan? So kira kejap, betul tak? Yang kedua ni yang kedua mana Yang kedua kosong. Berapa ni jadi? 1/10 campur 1/10. Betul tak? Dapat kira? Ini tadi dapat berapa ni? Ni 4, 1/4 campur 1/2 campur 1/2. So kira yang ini. Yang ini betul tak? Yang dapat yang pertama ni dapat berapa? Yang pertama dapat berapa? Dapat tak? Dapat yang ni pertama dapat tak? Kosong 0.8 dapat? Dapat tak 0.8 ohm? Plus, okey tak? Medium, semua dapat. Semua dapat. Ni adalah parallel kan? Bukannya awak buat 10 dengan 10 dulu, betul tak? Bukan 10 dengan 10 dulu kan? Kita terus, dia adalah parallel terus kan? 3 kan? Betul medium. So ini dapat. Okay, so ini 2.7. Yang this one, yang ketiganya, so ini adalah parallel dulu. Kemudian combine dengan ni dia akan jadi series. So maksudnya yang atas ni dah tak ada. Ni pun tak ada. So dia dah jadi series. Dengan sini. So dia adalah series. Yang ini adalah satu. So dia akan jadi, yang ni tak ada. Kalau combinekan parallel, so dia jadi satu. So ini dengan ini adalah series. So atas dengan bawah dia adalah parallel semua. Betul tak? Betul. Okay. Betul. Nampak so kena kenal pasti antara series dengan parallel. Kalau dia series dia adalah 1 over. Kalau series adalah hasil tambah resistance dia. Kalau dia parallel dia adalah 1 over. Okay, so saya rasa try ini. Okay, now kita tengok. The circuit includes a battery with a finite internal resistance. So dia dah bagi internal resistance-nya adalah 0.5. Okay, determine the current flow to the 7.1. Dia nak current flow dekat sini dengan current flow dekat 3.2. Dekat sini. I kat sini, I kat sini. Berapa? Cuba selesaikan. Okay, cepat.
Okay, cuba buat determine the current flow through the 7.1. So kita nak kena cari dia punya R effective tu, total resistance dia dulu. So total resistance adalah this one 7.1 plus dengan 5.8. So ini 4.5 plus dengan 1. So kita akan dapat sini, kita akan dapat satu resistance yang tinggal, resistance yang tinggal. So ini kita punya power supply kat sini. Sini akan jadi 5.5. Sini akan jadi 3.2. Ini akan jadi berapa? 9, 7, 10, 12.9. Betul tak? So berapakah R efektif dia? So sekarang current akan lalu sini. So dia punya resistance, so dia bila parallel, so R-nya, dia V dia adalah 12. So EMF dia Baik, mana? EMF dia dah bagi, internal resistance pun dia dah bagi. R effective apa? Total resistance apa? Total resistance berapa? 175. Satu point tujuh something. Apa? Apa? Dapat tak? 1 bahagi dengan 12.9. 1.75. Betul tak? Saya lupa. 1.75. So ini so R 1.75 ohm. Betul. Betul ya? So EMF sama dengan I R plus dengan R. So EMF-nya adalah 12. I-nya kita tak tahu. External resistance-nya adalah 1.75. Internal resistance-nya adalah 0.5. So I-nya dapat 2.25 bagi 2.25 5.33 ampere. Betul? Betul ni? Betul. So 5.33. Soalan dia tanya how much, ni kejap ini kita buat kejap lagi. So how much current flows through the battery. So current flows through the battery
current sama lah kan. Ni total current flow sama. Betul tak ni? So current kita akan flow, so dia akan jadi macam ni. Sini satu, sini satu. So campur balik. Ke macam ni. Allah silap kot ni. Sebab bateri dekat sini. So current flow sini, 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 sini. So current yang ini dengan ini yang parallel kot, kan? Lepas tu dia akan, bila kita combine ini, so dia akan yang ini dengan ini adalah series, betul? Betul. So salah yang ni lah. So buka reflektif macam ni lah. So efektif dia berapa? 5.5 campur dengan 1/3.2 campur dengan 1/12.9. So terbalikkan. So berapa current dia? Berapa resistance dia? 1/3.2 dan 9. Campur dengan 5.5. 8. Total current dia 8.6 awak dapat 8.06. Betul tak? 8.6. Ohm kan? 8.06. So dia akan jadi, awak punya circuit akan jadi macam ni lah. So ini resistor awak yang pertama, ini resistor awak yang kedua. So dia akan jadi macam ni. Alright, so ni 5.5, ini $2.56 tadi. 2.56. So 2.56 ni resistance dia. Kemudian current flow through the 7.1 dengan sini. Maksudnya current kat sini akan pecah sini dan pecah sini. Sekejap dapat tak? Saya ni buat boleh tak? Saya macam ponteng je ni. Dapat berapa? Kena lukis circuit dia sebenarnya. So lalu dekat 2.56 total current I R plus dengan R. So 12 sama dengan I kita nak cari. Resistor ni tadi berapa? 8 point berapa tadi? 8.6 8.06. So 8.06 plus dengan 0.5. So dapat 1.4 current dia flow, betul tak? Total current dia. So EMF sama dengan ni, boleh tak ni? Samai dah, senyap dah. I R plus dengan R. So ni adalah 12. I kita tak tahu. Resistance dia 8.06. Plus dengan 0.5. So current dia adalah total current yang flow flow through the battery adalah 1.4. Dapat tak 1.4 ampere tu?
4 okey, dapat 1.4. So kita nak cari bila current flow dekat sini dia 3.2, kita nak current yang flow dekat sini dengan current flow dekat sini. Tapi dia adalah yang ini. So V dekat sini kita kena carilah dengan V dekat sini. So V yang dekat 2.56, V sama dengan IR. V-nya kita nak cari, I-nya adalah 1.4 tadi, resistance-nya adalah 2.56. So kita dapat V-nya adalah 3.584 volt. So 3.584 ini yang lalu dekat sini, voltage dia. Dia adalah parallel. So voltage yang lalu dekat sini adalah 3.5 volt dengan 3.5 volt. 3.59. Okay, now kita nak cari dia punya I. I sama dengan V over R. Betul? Betul? Okay, so nak cari I yang lalu dekat sini. V-nya adalah 3.584 bagi dengan resistance-nya adalah 3.2. Apa? 0.584 bagi dengan 3.2. Dapat 1.12. Ni lah 1.12. 1.12. Satu yang lalu dekat 7.1 ni. Maksudnya yang lalu dekat 2.56. Yang kedua sama dengan V-nya 3.584 bagi dengan 2.56. Dapat 1.4. 1.4. Kenapa 0.3 Oh, okey. Sorry. Sebab total dia adalah 1.4. Sorry. So kat sini kalau dah lalu 1. Mana jawapan saya? 1.12. 1.1. Totalnya adalah yang lalu dekat sini tadi adalah 1.4. Ni. Jadi dia punya balance adalah 0.3 ni. Ni ni total, ini yang lalu dekat yang first laluan dia adalah yang ini 1.1. So yang lalu dekat sini adalah balance-nya adalah 0.3. Okay, so what is the potential difference between the terminals of the battery? So maksudnya dia nak V so V sama dengan IR lah. So kita ambil external resistance saja. External resistance dia adalah berapa? 8.06 ni tadi kan? So current dia adalah 1.4. External resistance dia 8.06. Dapat 11.3 volt. Boleh tak ni? Boleh tapi saya nanti awak tengok balik soalan ni, awak fahamkan, so settlekan. Saya main conteng nak laju, saya tak ready awal. So okey lah, kita dapat. Okey, so saya rasa itu saja. So saya dah habis sampai internal EMF dengan series dengan parallel circuit, nak cari dia punya resistance. So itu saja. Okay, that's all for today. Bye. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam.